Jom buka mimbar. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Korang pernah tengok tak cerita The Curious Case of Benjamin Button? Dia kisah seorang yang lahir-lahir je dia dah jadi tua. Dia jadi bayi badan yang berkedut-kedut. Tapi makin lama dia makin muda dan akhirnya dia mati apabila ia menjadi bayi semula. Peliknya. Dan cerita Detektif Conan, mesti pernah dengar kan? Kisah tentang seorang detektif muda yang dipaksa minum bahan kimia benda dah sampai dia jadi kanak-kanak balik, tapi dia masih mengekalkan memori dan kejeniusan dia sebagai seorang detektif muda. Dan kisah ini berakhir dengan Apa? Tak ada lagi? Biar betul dah berapa puluh tahun tadi. Tapi ialah ini semua kisah fiksyen, kisah rekaan dalam dunia sebenar. Mana boleh seorang yang daripada tua dia menjadi muda semula. Tapi sebenarnya ia adalah satu kisah rekaan yang sangat diangan-angankan oleh manusia. Manusia ni dia orang nak jadi muda semula sampai macam tu lah. Saya pun kadang-kadang bila mandi fikir mesti best kalau aku boleh jadi muda balik dengan aku kekalkan semua pengetahuan yang aku ada sekarang ni kan. Jadi kalau korang boleh jadi muda balik, apa benda yang korang nak buat pertama sekali? Kalau saya tak nak tengok cerita bawang merah bawang putih yang sinetron tu beratus-ratus episod membazir tengok cerita yang ke laut ke kiri ke kanan depan belakang tak betul-betul nak jalan keluar aku nak masuk. Ramai yang tak nak jadi tua. Ya betul. Tapi sebelum tu, tua ni apa benda sebenarnya? Kebiasaannya orang kata tua ni adalah apabila seseorang itu dia meningkat umurnya, mungkin umur 50, 60 tahun. Tapi apa masalahnya? Umur ni kan cumalah nombor. Umur ni cumalah kiraan berapa kali bumi mengelilingi matahari dalam jangka hayat hidup seseorang. Apa maknanya? Apa masalahnya pada kehidupan seseorang? Ada yang kata tua ni adalah apabila muka berkedut, rambut beruban. Tak juga sebenarnya. Sebab ada je orang tua yang muka dia tegang. Tegang kan lawan untuk kendur kan? Pelik pula bunyi. Ada yang orang tua rambut lagi hitam lebat daripada orang muda yang muda-muda lagi dah gugur, dah beruban. Lepas tu ada yang kata tua ni adalah apabila kita mula jadi sakit-sakit, tak sihat, tak bertenaga. Ini pun tak juga sebenarnya. Tak semestinya ia hanya terpakai kepada orang-orang tua, sebab banyak je orang-orang tua yang bertenaga, sihat dan positif berbanding dengan contohnya pelajar-pelajar kejuruteraan. Bertambahlah sudah-sudahnya engineering sekalian ya. Kurang stres dan tua sebelum masanya. Dan mungkin tua adalah golongan mereka yang menghampiri kematian. Tapi ini pun tak juga, sebab ada je budak-budak kanak-kanak yang umur 12 tahun lebih hampir kepada kematian berbanding mereka yang umur 65 tahun. Tak ada siapa yang tahu benda ni, sebab ini bukan kerja kita untuk tahu bila tarikh mati seseorang. Jadi untuk kebanyakan kes, tua ni sebenarnya adalah satu konsep yang kita taklah boleh kata objektif sangat. Ia ditentukan oleh masyarakat, mungkin satu konstruk sosial. Dia subjektif je, taklah objektif sangat. Tapi lain cerita kalau kita rujuk kepada biologi. Definisi tuanya adalah lebih tepat. Tua adalah apabila binaan-binaan asas pada tubuh kita macam DNA, protein, karbohidrat mengumpul kerosakan yang tidak dapat lagi dibaiki oleh badan. Badan fizikal kita ni sebenarnya dibina dengan ada tarikh luput. Setiap sel dalam badan kita diprogramkan untuk mati bila tiba masanya. Mereka hanya boleh berpecah dalam 40 ke 50 kali saja sepanjang hayat, tak lebih daripada tu. Jadi menurut biologi, untuk seorang yang tua kembali semula menjadi muda, badannya kena mampu untuk membaiki semula molekul-molekul yang telah rosak. Tapi sebab tukang baikinya sendiri dah rosak dan makin lama makin rosak, jadi macam mana dia nak baiki benda-benda yang rosak yang akan jadi makin lama makin rosak juga. Jadi sebelum baiki sesuatu, kita kenalah baiki diri kita dulu kan. Jadi ada tak cara untuk kembali menjadi muda ni? Macam tajuk video ni, kalau tak ada cara, buat apa buat video ni? Macam tak ada pedah lah kan. Sebenarnya jawapannya adalah tak ada.
mana ada cara untuk daripada tua jadi muda semula. Jadi itulah dia video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Tak habis lagi video ni sebab perbincangan tentang menjadi muda, perbincangan tentang memanjangkan hayat umur seseorang membawa kepada satu perbahasan yang lebih menarik untuk kita bincangkan, iaitu pengembaraan pergelutan manusia untuk mencabar kematian, untuk hidup selamanya tanpa mati. Sejak daripada 3,500 tahun lagi manusia dah cuba tanpa henti untuk menewaskan musuh abadi mereka, kematian. Alexander the Great mengembara untuk mencari the Fountain of Youth, kolam yang menurut mitosnya boleh memberi hidup abadi kepada mereka yang berendam di dalamnya. Emas pun dulu dicipta oleh ahli alkemi untuk memberikan kehidupan yang abadi. Ia dianggap ubat yang paling mujarab untuk memanjangkan hayat. Dan piramid di Mesir pun dianggap sebagai mesin untuk memindahkan roh mumia-mumia yang mati, sebab bilik mayat disusun tepat dengan kedudukan buruj. Orang Mesir dulu nak kejar hidup abadi dengan pengetahuan kosmos yang mereka miliki. Cuma itulah macam tak jadi je bang. Kena scam je. Dah keluar duit banyak-banyak, lepas tu jadi macam ni. Nak saya panggil PPIM tak? Masa berganti masa, manusia masih tak berputus asa untuk mencipta ubat yang boleh memanjangkan umur untuk menghentikan penuaan. Mereka buat ubat siram, formula rahsia, ekstrak racun haiwan berbisa, cucuk sana, cucuk sini. Tak kisahlah saintis ke, pawang ke, bawang ke, mereka cuba untuk menewaskan kematian. Tapi yang pasti, tetap pasti, setiap nyawa pasti akan merasai kematian. Tak ada otak walaupun yang paling pandai dalam dunia yang dapat menewaskan janji Tuhan ini. Tapi cabaran demi cabaran terus dibuat, dan ini adalah beberapa pertaruhan terkini manusia moden untuk cuba mendapatkan kehidupan abadi. Peniduran krayo. Pelik bunyinya. Peraduan, tidur krayo. Cryo sleep adalah apabila jasad manusia yang telah mati disimpan pada suhu yang sangat-sangat rendah dalam bekas berisi nitrogen cecair. Ini tak akan membuatkan mayat manusia tiba-tiba bangun. Cryo sleep ni sama je macam korang simpan daging beku dalam peti beku. Ia bertujuan untuk menyimpan jasad tersebut agar ia tidak rosak selama mungkin. Sebab pada suhu yang sangat rendah, iaitu menghampiri sifar mutlak, lebih kurang negatif 273 darjah Celsius, segala kadar reaksi molekul menjadi sangat perlahan, seolah-olah mereka terhenti. Maka badan fizikal, terutama sekali struktur otak, dapat dipelihara daripada sebarang kerosakan dan kereputan fizikal. Sekarang ni ada lebih kurang 400 mayat yang disimpan secara cryo sleep ni di seluruh dunia, termasuklah dengan mayat-mayat binatang peliharaan orang yang kaya-kaya ni. Bayaran cryo sleep boleh mencapai $200,000 untuk dilaksanakan, menjadikannya sebagai perkhidmatan perkuburan yang paling mahal. Jap. Kalau diorang memang dah mati, jadi kat mana yang hidup abadinya? Macam scam lagi je PPIM. Ya, cryo sleep memang bukan bertujuan untuk menyembuhkan dan menghidupkan mayat. Ia dibuat dengan harapan, dan ini memang harapan yang betul-betul buta, bahawa pada masa hadapan teknologi dan perubatan sudah pun cukup maju untuk memulihkan pesakit-pesakit yang mati. Entahlah macam mana dengan manipulasi nano ke, perubahan molekul ke apa, tak tahu. Tapi kalau memang betul pada masa depan 2050 ke 2060 ke dah ada teknologi untuk menghidupkan semula orang mati, pelanggan-pelanggan cryo sleep ni mahu badan mereka dipelihara dengan baik sebelum mereka boleh hidup semula. Masalahnya bukan saja itu, macam satu mimpi di siang hari yang ditaburi dengan air liur
bernada saintifik. Peniduran krayo ni sendiri taklah boleh pelihara jasad dengan baik pun. Jasad mereka boleh jadi dirosakkan oleh ais kristal yang terbentuk dalam badan. Boleh jadi dirosakkan dengan kerosakan kimia, kerosakan sebab kejutan suhu, dan bila benda tu beku, proses mencair tu pun boleh menyebabkan kerosakan pada tubuh fizikal. Dan kalau pada masa depan memang ada pun teknologi untuk membangunkan orang yang dah mati, saintis-saintis tetap tak boleh nak jamin bahawa memori-memori dalam mayat-mayat beku itu akan terpelihara. Tak hilang semua memori dia jadi macam bayi ataupun orang-orang dungu sebab semua memorinya hilang. Dan katakan memang betul dia boleh bangun semula, teknologi dia tak boleh setakat tu saja. Teknologi pada masa depan kena pastikan bahawa orang-orang yang mati ni dia boleh menjadi muda semula, boleh diubati penyakit-penyakit lamanya yang dihidapi sebelum mati. Kalau patah riuk putus-putus sana sini, dia kena disambung semula, sebab kalau tak, bangunnya dia akan mati sebab tua, dia akan mati sebab sakit. Jadi buat apa bangunnya dok? Sia-sia semuanya. Dan mungkin sekarang manusia dah ada satu pertaruhan yang paling bersinar cerah berbanding dengan setiap percubaan manusia untuk mencabar kematian sejak 3,500 tahun lepas, iaitu transhumanism. Pada masa depan, manusia dan mesin dijangka boleh digabungkan. Maka manusia akan diaugmentasi dengan pelbagai kebolehan mesin untuk meningkatkan keupayaan mereka, termasuklah kekuatan dan kesihatan serta kebolehan untuk letak jam dalam badan untuk kejut subuh. Tapi bukan itu saja, harapan terbesar falsafah transhumanism adalah untuk hidup selamanya dengan cara mereka memuat naik kesedaran dan diri mereka masuk ke dalam dunia digital. Jadi kalau kesedaran manusia boleh dimuat naik ke dalam dunia komputer, jasad fizikal tak lagi diperlukan. Mereka boleh hidup selama-lamanya selagi mana ada orang bayar internet lah. Jadi adakah ini boleh dilakukan pada masa depan? Sebenarnya walaupun dah punyalah banyak, ya Allah, anime lah, movie lah yang meneroka tentang mind uploading ini, punyalah hype lain macam, dia agak mustahil untuk dicapai pada pandangan saya lah. Sebab ada banyak masalah falsafah yang sangat kritikal yang perlu dijawab untuk merealisasikan mind uploading ni. Dia bukan isu kita ada teknologinya ke tak, teknologi kita dah cukup power ke tak. Tak. Kalau teknologi kita dah power kau sekalipun, dia belum tentu boleh selesaikan isu yang lebih mendalam. Apa itu kesedaran, apa itu akal, apa itu roh. Dan sebenarnya untuk tajuk mind uploading ni, Ajar pernah lah sebenarnya buat konten. Jadi tekan kalau anda berminat untuk tengok tentang tajuk ni. Kesimpulannya, selama ini dan buat selama-lamanya, manusia tak akan dapat lari daripada satu jaminan yang paling terjamin sepanjang kehidupan kita, iaitu kematian dan ketuaan. Sebab sebagaimana hidupnya sesuatu itu adalah misteri, manusia mungkin boleh membina struktur tubuh fizikal seperti lalat, tapi manusia tak akan boleh menghidupkannya. Maka begitu jugalah kematian. Perpisahan roh dari jasad. Roh bukanlah permainan bagi manusia. Tidaklah ia melainkan urusan Tuhan yang Maha Pencipta semata-mata. Jadi daripada kita bergelut memanjangkan ajal yang sudah pasti telah tertulis lama, lebih baik kita menghabiskan usia yang kita ada untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan, kerana itulah yang akan dipersoalkan kepada kita. Jadi apa pandangan anda tentang topik ini? Tulis dalam bahagian komen macam biasa. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau anda berminat untuk menyokong saluran Ajar untuk terus menghasilkan konten-konten yang baik, bolehlah tekan pada butang join untuk membantu menyokong saluran Ajar. Jadi kita jumpa lagi dalam video Ajar yang akan datang. Assalamualaikum.